Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dilimpahkan kurnia dan berkatnya berada di Malaysia yang penuh aman dan sentosa. Semoga kita dilimpahkan rezeki yang bertambah-tambah. Hari ni aku rasa aku nak respon dengan kejadian racism yang ada dekat Amerika sekarang ni, iaitu cerita tentang George Floyd yang ditahan oleh seorang polis dan menyebabkan kematian disebabkan polis itu menahan di bahagian leher beliau dan beliau tidak boleh bernafas. Dan sekarang ni apa yang berlaku disebabkan video itu viral dan menjadi satu riot yang besar yang sangat besar dekat Amerika sekarang ni. Thank you so much yang tengok. Just few aku punya pendapat lah. Aku rasa sebenarnya kejadian ni sebenarnya boleh dikawal. Masih lagi boleh dikawal. Cuma dia jadi tidak terkawal sebabnya rakyat dah tak tahan dengan kerajaan yang terlalu ada sesetengah daripada diorang ni adalah sangat racism dengan dengan rakyat. Sebenarnya pada aku tak boleh ada racism bila kita bila berada di dalam pemerintahan ataupun dalam government. Bila ada racism ni akan jadi masalah. Miami Keki tak, aku rasa bukan Miami lah. Dia sekarang ni yang berlaku dekat Washington depan dengan kediaman Donald Trump sekarang ni, dan of course yang paling besar yang permulaan dia kat Minneapolis, dan dia berbawa kepada tak silap lebih kurang dalam 3 ke 4 sekarang ni, dan mungkin akan jadi lebih besar. Dia pun yang aku nampak dia terbahagi kepada dua golongan. Satu golongan yang betul-betul nak dapatkan keadilan, nak minta kerajaan dia, aku tak tahu dia punya manifesto apa, tapi dia nak dia nak untuk bersama-sama di dalam minta maaf. Dia nak kerajaan untuk beri hukuman yang setimpal kepada empat anggota polis tu. Hukuman yang setimpal. Dan ada setengah mereka dia mengambil kesempatan ini untuk melakukan vandalism yang sangat-sangat besar. Sampaikan kereta polis kena bakar, balai polis kena serang. Dan of course kalau dah balai polis kena serang, of course kebanyakannya penjenayah pun akan keluar daripada tempat itu dan juga melakukan vandalism, kes mencuri. Sekarang ni aku ada tengok beberapa TikTok daripada kawan aku, kedai barang kemas Rolex kena curi, tempat barangan Supreme, baju-baju berjenama, store-store yang store menjual barang-barang handphone, iPhone pun kena curi. Dah tak boleh dikawal. Sebab apa? Mereka ni terlalu ramai dan tak boleh dikawal. Mereka dah tak ada common sense. Dan aku percaya benda ni bukannya di-create pada sebelum berlakunya George Floyd ni. Ni sebenarnya benda yang dah sangat lama proses dia. Okey. Maksudnya diorang ni diorang ni mengalami stres yang sangat lama lah. Dan aku seingat aku lah yang pernah buat laporan, kebanyakannya orang Amerika ni adalah bekas-bekas banduan yang mereka ditangkap tanpa sebab, yang mereka ditangkap mungkin melakukan jenayah yang kecil, dan mereka ni memang mempunyai
kisah-kisah silam yang membuatkan mereka ni tak suka dengan pegawai keselamatan, iaitu polis lah. So itu yang aku nampak. Dan masalah juga yang berlaku bila ada setengah polis ni yang tak memberi kerjasama dan tak amanah lah. So aku dan sekarang ni banyaknya ada di yang berlaku di Amerika, keadaan dah tak terkawal, keadaan dah meruncing, kita pun dah tak boleh nak kawal. Kalau berlaku di Malaysia, aku rasa benda ni, aku rasa aku sebagai seorang rakyat Malaysia marhain yang aku melihat semua orang itu sama. Dan benda ni pernah berlaku kat aku. Even orang Melayu, Cina, India yang dah lama duduk kat Malaysia ni, even orang luar, sesetengah orang luar yang datang ke Malaysia ini masih mengamalkan adat-adat yang sopan santun, budi bahasa yang baik. Even benda ni berlaku kat aku. Masa tu aku nak pergi ke satu store bawa hoodie. And then nak jadi ceritanya, ada seorang uncle ni, dia tiba-tiba main cross je, potong. Masa tu dia tak perasan ada seorang tengah beratur. Depan aku tu Chinese. So aku macam, and then uncle ni pun dia cakap dia dah tulis, and then dia nak masuk lah. Tapi uncle ni main, dia nak beli something. Dia actually sebenarnya dia tanya. Tapi masa tu dia ada staff tu bagi tahu, bagi pakcik ni dulu. And then yang Chinese tu bagi tahu, brother Chinese tu cakap tak apa, just allow that person, bagi you masuk dulu lah, Aku tengok kat situ sopan santun dia tu sangat-sangat menarik. Aku jadi terpegun dengan mereka lah. Dan aku tak rasa semua bangsa kita ni, maksudnya Melayu, Cina, India ni, dia ada sikap yang sangat tak senonoh lah. Macam contoh, diorang ni teruk lah apa ke. Aku tak spesifikkan mana-mana kaum tapi diorang ni still lagi ada sopan santun. Cuma orang kata jangan diusik lah harimau tengah mengamuk. Macam tu lah. Jangan diusik harimau sedang tidur. Kalau harimau tu dah terjaga, dah nak makan, kau siap, kau tunggu je lah. Itu je lah pepatah orang Melayu ni. Orang Melayu penuh dengan adat. Bila dia dah masuk, InsyaAllah. Tapi aku tak nak katakan semua orang tu melakukan benda yang tak baik. Semua orang baik. Cuma adalah satu perkara yang berlaku pada diorang yang menyebabkan diorang jadi macam tu. Thank you so much semua yang tengok. Aku sangat terharu bila aku duduk kat Malaysia ni. Aku harap keamanan dekat Malaysia ni berterusan. Dan untuk korang yang melihat ni, aku harap kita sama-samalah kita doakan semoga rakyat-rakyat Islam di Amerika selamat dan sentiasa berpegang teguh dengan Islam tu sendiri, yang mana Islam tu mengajarkan benda-benda yang baik pada kita. Semoga kita akan jadi lebih baik lah. Itu je lah. Aku buat video ni untuk aku respon sahaja. Dan tak ada apa pun. Thank you so much semua yang tengok. Ya, Darren Haikal. Kalau aku nak sebut nama kawan-kawan aku yang daripada atas, banyak ni. Kekecohan serius dah teruk sebenarnya. Kekecohan ni dah teruk sangat-sangat. Ada kedai-kedai dah pecah, ada kedai-kedai dah macam-macam lah. Korang boleh tengok lah dekat TikTok, boleh tengok dekat TikTok, boleh tengok dekat YouTube. Diorang still lagi melakukan rusuhan dan yang tanpa kesudahan. Itulah.
So kita kena rasa aman berada di Malaysia, yang bukan saja orang Malaysia ni takut dengan undang-undang, malah mereka patuh. Kita ni nak hidup aman, masih lagi aman dekat Malaysia ni. Tapi bagi aku lah, orang dekat Amerika tu mungkinlah dia dah mengalami depression yang teruk, ataupun dah rasa mungkinlah disebabkan PKP ni kan. So nak buat macam mana lah. Tapi berlakulah benda ni dekat Amerika sekarang ni. Aku tak tahu berapa lama benda ni akan berlangsung, tapi bila dia berakhir akan menjadi bandar yang sangat-sangat ditakuti untuk didatang, sebab terlalu ramai mereka yang melakukan vandalism ni. Aku tak tahulah, nak katakan hampir semua rakyat ataupun segelintir pun aku tak tahu, tapi aku boleh katakan apa yang berlaku di Amerika sekarang ni, dia dah jadi sangat-sangat teruk. Sampai kedai jewels pun kena rompak, dan apa ni, yelah, banyak store kena pecah masuk, dan barang-barang banyak hilang, kerugian yang beratus-ratus, bukan beratus-ratus, aku rasa juta dan jutaan dah ni. Dan kalau kerajaan nak tanggung benda ni, seriously, insurans pun dah tak boleh nak tanggung dah, sebab terlalu. Dan polis tak boleh nak buat apa-apa. Aku rasa dia orang pun dah tak boleh, sebab yelah, vandalism ni sampai kereta polis pun dia orang bakar, balai polis pun dia orang dah bakar. Apa lagi dia orang, aku rasa semua pompak-pompak yang ada kat tu memang akan keluar dan menjadi leader ataupun buat rusuhan yang lagi-lagi besar. So dah tak boleh nak kawal. Aku doakan semoga orang yang berada di Malaysia, orang yang berada di Amerika, terutama sekali orang beragama Islam, untuk terus berdoa semoga mereka tidak tidak diganggu dan dalam keadaan selamat di musim PKP ni. Dan aku doakan rakyat Amerika yang beragama Islam juga yang patuh kepada undang-undang di dalam tu, bolehlah sentiasalah melakukan, banyaklah kita berdoa lah pada mereka, semoga mereka selamat lah. Aku tak kesiankan semua, tapi aku kesiankan orang-orang Malaysia, orang-orang Islam di sana, di Amerika tu, yang tak melakukan apa-apa vandalism, yang hanya taat kepada Allah SWT, tapi diorang ni terkena musibah ni. Tu aku rasa. So aku harap benda tu akan berakhir dengan cepat. So apa pendapat korang? Boleh komen di bawah. So aku pun just untuk korang yang ni just respon pada aku. Dan respon ni memang aku tak tahu nak cakap apa, tapi mungkin disebabkan rakyat Amerika yang sebelum ini tertekan dengan sistem kerajaan yang membuatkan mereka merusuh secara besar-besaran sekarang ni, dan berjangkit. Sebab polis dah tak boleh nak kawal dah. Sekarang ni polis dah tak boleh nak kawal mereka. Cara paling mudah adalah untuk tembak mati je. Mereka yang melakukan rusuhan tu, aku rasa lah, mereka yang melakukan rusuhan itu ataupun ketua mereka ditembak mati je. Itu je lah aku rasa boleh kot. Tapi kalau ditembak mati lagi bertambah merusuh lah orang. Itu je lah, tak boleh nak buat apa. Dan orang akan sentiasa salahkan pegawai keselamatan jika melakukan sebarang contact body dengan mereka yang melakukan rusuhan tu. Dan kali ni memang tak boleh kawal. Dulu masa COVID tu pun dia orang menentang juga, pakai mask lah, kita nak hidup bebas, freedom is a freedom dan sebagainya. Now bila berlaku benda ni, habis nalar ke, tak ada yang kata apa. So
mungkin kalau satu hari nanti Amerika dah tak ada, bukan dah jadi satu negara yang maju, mungkin Amerika akan jadi satu negara pengganas yang terbesar, maybe. Aku tak tahu. Aku rasa macam, aku rasa tu lah yang jadi. Macam cerita The Purge kan, buat satu malam punya event, kau boleh bunuh rakyat untuk mengurangkan populasi katanya. Tapi dengan cara bunuh sesama sendiri, yang kuat je akan tinggal, yang tak kuat takkan tinggal. Yes, yang kes polis. Thank you so much. Ya, Naim, semat tengok. Aku harap kalau ada orang yang boleh sama-sama kita borak lah benda ni. Benda ni isu dia tak ada lah isu besar pun. It's just racism. Cuma benda ni dah jadi terlalu dia macam benda dah pendam lama tau. Benda dah pendam lama lah kali pam. Bila rakyat dah bangkit, habis. Siapa nama? Syawal dan Nurul. Okay. So itulah yang berlaku sekarang ini. So apa pendapat korang? Sila tinggalkan komen dan share. Okay, itu saja. Thank you so much. Aku harap kita sama-sama boleh doakan orang Islam yang ada di Amerika tu selamat dan menjalani kehidupan yang seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Okay, thank you so much. Assalamualaikum.